Keluarkan duit EPF ratusan ribu untuk mulakan satu bisnes dan akhirnya terpaksa tutup. That's the worst thing that can happen to you. Okay? Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Dr. Adam Zubair, Doktor Kewangan Anda. Sebagian daripada anda mungkin anda akan nampak, kalau nak mulakan bisnes ini kena gunakan modal, kena keluarkan modal. Which is true, right? In fact, saya sendiri bila saya tubuhkan syarikat saya, beberapa syarikat saya, memang saya keluarkan modal. Tetapi persoalannya, kalau kita nak keluarkan modal ini, kita nak gunakan duit apa? Some of you mungkin mengeluarkan duit daripada tabung simpanan anda. Which is fine, right? Macam saya sendiri pun, saya memang keluarkan duit daripada tabung simpanan saya sendiri. Tetapi, mungkin ada di antara anda semua, tabung simpanan anda cukup makan je. Apa yang saya maksudkan dengan cukup makan ini? So, kalau anda dah follow YouTube channel saya dah kongsikan, setiap orang wajib ada tabung simpanan kecemasan. Tabung simpanan kecemasan ni apa? Tabung simpanan kecemasan ni adalah simpanan pertama yang semua orang wajib bina. Dan tabung simpanan kecemasan ni bersamaan dengan 6 bulan perbelanjaan kita. Saya bagi contoh. Kalau perbelanjaan bulanan anda RM2,000 sebulan. 2,000 kali dengan 6, simple matematik, RM12,000. So, RM12,000 anda ada simpanan tersebut, simpan kat tempat berisiko rendah. Soalan cepu mas. So, pelaburan berisiko rendah, contohnya kat mana? So kalau bagi mereka yang dah follow saya, anda tahu tempat pelaburan berisiko rendah, contohnya macam dalam ASB, dalam tabung haji, ataupun fixed deposit, tempat-tempat yang mana bila anda letak duit anda takkan turun. Nilainya akan kekal dan setiap tahun akan bertambah. Sebab tempat-tempat pelaburan berisiko rendah ini memberi pulangan hampir setiap tahun. So, kalau anda berada dalam satu situasi di mana duit simpanan anda cukup untuk tabung simpanan kecemasan, anda tidak ada duit lebihan. Persoalannya, boleh tak anda gunakan tabung simpanan kecemasan anda untuk buat bisnes? Ini pendapat peribadi saya. Pendapat peribadi saya, kalaulah duit simpanan anda cukup makan tu berapa? Let's say 6 bulan. Jangan keluarkan duit simpanan tabung kecemasan anda untuk mulakan apa-apa bisnes. Kalau anda nak gunakan pun, at least kena besarkan lagi tabung simpanan kecemasan. In fact, saya ada formula yang saya kongsikan kepada student-student saya. Kalaulah kita nak sediakan tabung simpanan kecemasan, kalau kita takut, nama pun tabung simpanan kecemasan, kita akan gunakan duit tersebut untuk bayar benda yang tak diduga lah. Kecemasan, nama pun kecemasan. Sekurang-kurangnya kena ada 6 ke 12 bulan tabung simpanan kecemasan. Ini bagi mereka yang memang nak bina tabung simpanan kecemasan kalau ditakuti kena buang kerja ataupun gaji dipotong. So, simply that. Kenapa? Sebab on average, anda memerlukan 6 ke 12 bulan untuk cari pekerjaan baru. And benda ni memang berlaku real life dalam keluarga saya sendiri. Sepupu saya, sepupu saya diberhentikan kerja sebab kontraknya dah habis dan memang mengambil masa 8 bulan untuk dapat kerja baru. Hence why 6 ke 12 bulan. Tetapi kalau anda bercita-cita ataupun berniat untuk memulakan perniagaan, tabung simpanan kecemasan anda tak cukup hanya 6 ke 12 bulan. Sebab nak mulakan perniagaan ini, masa yang diperlukan itu lebih lama. Dan bukan itu saja, duit yang anda perlukan pun macam-macam. Sebab nak berniaga, terutamanya bagi mereka yang baru nak mula berjinak-jinak dalam perniagaan, anda akan langgar dinding. Anda akan buat silap. Anda kena belajar. Dan semua itu memerlukan kos, memerlukan duit. So, bagi orang yang nak mulakan perniagaan, tabung kecemasan yang saya syorkan adalah 18 bulan ke 24 bulan. Ataupun 1 tahun setengah. Sekurang-kurangnya 1 tahun setengah perbelanjaan ke 2 tahun perbelanjaan kita. So, dia lebih sedikit. So, kalau perbelanjaan kita RM2,000 tadi, minima 2 kali 6, RM12,000. Itu untuk bagi mereka yang just nak rasa selamat. Ditakuti dibuang kerja misalnya. Tetapi kalau anda nak mulakan bisnes, tak cukup 2 kali 6. Anda kena buat 2 kali 18. Minima 2 kali 18 bersamaan dengan berapa? RM36,000. Anda kena ada RM36,000 simpanan ataupun lebih ideal
2 kali 24 iaitu 48,000. So 36,000 ke 48,000 sebagai tabung simpanan kecemasan. Kalaulah itu kes anda, then okey. Bolehlah anda gunakan sikit. Tapi jangan gunakan semua. Ini pun lagi satu hal. Okay? Which bring us to the second point yang saya nak kongsikan kepada anda. Zaman sekarang ini, kalau anda nak mulakan sesuatu bisnes, kalau anda tanya saya tak akan mulakan bisnes yang memerlukan modal puluhan ataupun ratusan ribu. Anda boleh mulakan bisnes sekecil RM100 ataupun RM1,000. Okay, kalau boleh jangan lebih daripada RM20,000 lah. Okay, itu maksimum. RM20,000 ni pun bisnes anda memang kena ada business plan yang betul. Lebih afdal anda mulakan bisnes yang murah. Saya cerita kisah saya sendirilah. Bila saya pulang ke Malaysia pada tahun 2017, Ogos 2017, ketika itu saya tidak ada ilmu bisnes, tapi saya nak buat bisnes. Saya buat apa? Saya masuk dalam industri kewangan. First business yang saya buat, modal yang saya kena keluarkan RM80,000. Okay, RM80 Malaysia. RM80 je. Perlu guna hutang ke tak? Tak perlu. Perlu korek tak duit tabung? Simpanan? Yes, tapi RM80 je. Okay, iaitu saya ambil lesen takaful. Bisnes kedua yang saya buat dalam pelaburan. Pelaburan unit trust, unit amanah. Modal yang saya kena keluarkan berapa? Banyak. RM200 sahaja. Nampak tak? Sekarang ni nak buat bisnes, ada pelbagai cara. So, bergantung kepada diri anda. Anda kena bijak. Kalau boleh, anda cari bisnes yang tak memerlukan modal yang besar. Orang kata apa? Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. And saya memang cukup tak setuju mereka yang buat bisnes modal puluhan ribu, ratusan ribu. In fact, buat personal loan, buat business loan hanya untuk mengusahakan satu bisnes yang kalau anda first time tidak ada track record, it's very, very, very dangerous. Okay? In fact, walaupun anda mungkin dah ada modal, contohnya anda ni pesara, anda baru je bersara, ada duit banyak kan dekat dalam EPF. Saya dah nampak banyak orang-orang, student-student saya yang mana keluarkan duit EPF ratusan ribu untuk mulakan satu bisnes dan akhirnya terpaksa tutup. That's the worst thing that can happen to you. Okay? Dah elok-elok anda ada duit persaraan, anda pergi korek duit tersebut, mulakan bisnes yang anda pun tak tahu what's the success rate. This is stupid lah. To me, honestly, this is stupid, right? Anda kena ingat, dalam mana-mana bisnes ini adalah salah satu pelaburan yang sangat-sangat menguntungkan tetapi ada risikonya sangat-sangat besar. Okay? Ada banyak benda yang anda kena belajar. Bukan sekadar menjual sahaja. Ada macam-macam benda yang anda kena belajar. So, disebabkan itu, anda mesti ada modal. Okay? Jangan habiskan semua duit anda, simpanan anda untuk mengusahakan bisnes tersebut sebab anda kena ingat ada banyak lagi benda-benda aspek-aspek lain yang anda kena laburkan dari segi ilmu, dari segi mencari mentor, mencari jalan, orang yang sanggup tunjukkan anda jalan yang betul. So, harap bagi mereka yang nak mulakan bisnes, tengok video ini terlebih dahulu. Kongsikan dengan seramai mungkin orang yang anda tahu, yang anda kenal nak mulakan bisnes mereka. All the best. Itu saja daripada saya dan jika anda belum lagi subscribe YouTube channel Dr. Adam Zubir, pastikan anda subscribe supaya setiap kali saya release video baru, anda akan dapat notifikasi. Dan jika anda nak belajar lagi tips-tips kewangan yang lain seperti pelaburan ASB, kredit kad, kereta, rumah, emas, saham dan macam-macam lagi, senang sahaja pergi ke YouTube, type saja nama saya Dr. Adam Zubir, diikuti dengan kata kunci yang anda nak cari. Contohnya macam Sikris, type Sikris dan video saya akan ada. Itu saja daripada saya akan jumpa anda nanti.